Dan seterusnya saya nak jemput penceramah kita yang kedua, iaitu Puan Khazanah. Puan Khazanah ni dia sebenarnya seorang pensyarah pengajar. Dia pengajar dan dah lama berkhidmat lah dekat UTHM. Puan Khazanah bawah Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam. Lepas tu Puan Khazanah ni special ni, dia selama dia dah bekerja kat sini, dia dah banyak produce modul lah. Kan modul sebanyak 31 buah modul yang telah berjaya dihasilkan oleh Puan Khazanah. And then 7 book chapter dan buku juga sebanyak 3 buah buku karya asli dan 1 e-book. Okay, yang mana totalnya 4 lah. So jadinya hari ni Puan Khazanah akan bagi ceramah macam mana nak tukar nota kuliah tu kepada buku teks. Okay, buku teks adalah satu bentuk penerbitan barulah bawah penerbit kan. Dia baru start tahun lepas sebenarnya, and then dia berbeza sikit lah pada buku. Kalau buku tu dia kira karya asli kan, buku ataupun yang berkaitan dengan apa-apa subjek lah. And then kalau buku teks ni dia lebih kepada macam PMP lah, maksudnya daripada nota slide tu ataupun daripada modul kita boleh jadikan dia sebuah buku. Okay, kalau modul tak ada nombor ISBN kan, so point dia kat situ kecil lah berbanding kalau kita hasilkan sebuah buku. Okay, so jadi hari ni kita just nak tahu lebih lanjut lah berkenaan buku teks. Jadi saya nak jemput Puan Khazanah lah untuk bagi tahu pasal ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara? Okey, terima kasih kepada Dr. Mimi, Pengurusi, Dr. Pong dan juga jawatan kuasa yang telah berusaha untuk menjayakan program ni, dan terutamanya yang saya kasihi semua rakan-rakan dalam sesi kali ini lah. Okey, saya sebenarnya bukan nak cakap mengenai ceramah, saya cuma nak kongsi apa yang telah saya lalui sebagai penulis modul kepada buku. Tapi saya bukan buat buku teks lah, tapi kandungannya lebih mengikut kepada modul. Okay, jadi kalau ada rakan-rakan saya dapati ramai ni peserta-pesertanya, kawan rakan-rakan saya juga, Cik Masiri, Cik Salman, yang lain-lain tu semuanya pun pernah buat modul mungkin dan buat buku. Jadi kalau ada pertambahan dalam perkongsian ini, bolehlah kongsi dengan kita semualah. Sebab saya pun sebenarnya bukannya hebat sangatlah, saya cuma pernah menulis. Okey, sebagaimana yang semua tahulah sebenarnya penggunaan modul dan buku teks ni adalah menjadi panduan kepada kita sendiri sebagai pensyarah dalam proses PNP lah. Untuk saya, itulah tujuan utama saya menulis lah, sebabnya saya ni ada sedikit kelemahan lah dari segi daya ingatan, dan banyak makan semut lah agaknya, jadi dia tak berapa nak ingat selalu. Sebab tu saya menulis lah. Saya menulis pun mula sebab saya ni orangnya agaknya tak sistematik. Bila saya tulis saya hilang. Saya hilang. Jadi saya nak semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang nama dia modul lah. Sebab kalau dalam slide tu memanglah kita buat juga, tapi biasanya slide tu kalau saya buat ringkas-ringkas saja supaya sudah tak adalah nak baca satu-satu, kesian pula kan. Jadi saya explain menggunakan catatan saya. Jadi disebabkan itu saya start menulis modul. Dan juga dia menjadi panduan lah kepada dan memudahkan pelajar untuk memahami atau menguasai pengetahuan dalam sesuatu khusus. Mungkin tak semua yang kita masukkan dalam buku teks ataupun modul tu, tapi at least student dah ada guideline lah apa sebenarnya input-input utama yang perlu dia tahu dalam satu kursus tu. At least the end of the program ataupun dia grad tu dia tahu sesuatu lah. Sebab kadang-kadang student ni pun lupa juga
kalau modul ataupun buku pun dia orang pun buang juga. Tapi kita sebagai tenaga pengajar, matlamat kita ialah mencapai ilmu, dan kalau boleh apa yang kita sampaikan tu digunakan dalam kerjaya mereka nanti. Saya tak pasti tadi Dr. Yong ada bagi tahu ada 20 markah dalam penulisan kan untuk modul. Ni saya ni tahun lepas saya buat slide ni. Ni sebenarnya memang setiap penulisan kita tak kisahlah sama ada journal, proceeding, paper mana-mana ataupun modul dan juga buku, semua memang ada pemarkahan untuk kenaikan pangkat kita dan juga penilaian prestasi. Tapi secara jujurnya mula saya tulis tu, saya pun, saya daripada JKR, saya tak pernah terfikir semua tu nilai. Saya tulis sebab saya, untuk saya tak tahu, saya tak ingat. Tapi bila at the end of saya tulis tu rupanya ada pemarkahan. Bila ada pemarkahan tu kita lagi semangat lah nak tulis kan. Tapi yelah masa awal-awal tu, sebab saya dari JKR tu dah, saya kat JKR lebih kurang 13 tahun. Jadi tahap penulisan saya tu tak berapa nak okey lah sangat. Maklumlah kita kerja dengan kontraktor kan. Jadi bahasa persuratan tu dah lama kita tinggalkan lah. Kalau kita buat surat pun dekat Jabatan Kerajaan tu dia direct to the point. Kita tak ada nak melencong-melencong, nak melewing-lewing itu kan. Supaya kontraktor tu faham apa yang kita nak terus kepada poin. Tapi bila kita buat penulisan ni dia lain pula ragamnya sebenarnya. Dia kena ada seni dalam penulisan. Tu sebenarnya yang mahir menulis ataupun yang dulu bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dapat A, B mungkin tak ada masalah lah. Tapi yang kurang sikit tu mungkin ada masalah sikit lah. Tapi tak ada masalah sebenarnya, kita boleh perbaiki dari masa ke masa. Kalau kita tak menulis, kita tak mengasah apa yang kita ada, lama-lama memang lagi teruk. Itulah yang saya dapati daripada pengalaman saya membuat penulisan. Ini komponen-komponen yang dinilai lah dari segi penulisan untuk modul, pengajaran dan juga buku teks adalah, tapi masa saya tak masukkan lah kasi, tapi Dr. yang tadi dah bagi tahu dalam LNPT dah ada. Dan betul lah sebab tahun lepas saya pun tak tahu, saya isi je LNPT tu sebab pening kan, orangnya banyak. Jadi saya isi-isi, bila jumpa KJ dia nak explain kita punya prestasi, dapat markah penuh sebab tulis buku. Tapi masa isi tu kita pun laju je nak tulis, ni banyak benda nak buat kan. Jadi rupanya memang ada pemarkahan yang baik lah bila kita buat penulisan ni secara tidak langsung. Itu adalah macam bonus lah selain daripada mendapat kepuasan untuk menulis. Okey, ni dari segi kenaikan pangkat pun samalah sebenarnya. Dia memberi markah tambah untuk kita naik pangkat. Tak kisahlah dalam grade apa pun, dia memang ada sumbangan dari segi pemarkahan. Jadi untuk yang ni, mungkin target yang last tu kepada yang inilah. Tapi semasa kita menulis macam saya target adalah untuk kepuasan diri sendiri. Tapi samping tu barulah okey dapat naik pangkat, alhamdulillah. Dapat LMPT bagus pun alhamdulillah lah. Tapi ada benda-benda kadang-kadang kita buat tu kena ada dalam diri kita, benda yang kita nak capai. Tak semestinya untuk puas orang lain lah. Okey, sebenarnya dalam SKT University dia dah tetapkan setiap fakulti kena menghasilkan 2 buku teks setahun. Sebab tu penerbit pun sangat menggalakkan lah benda ni dilaksanakan. Kebetulan fakulti FTK ni membuat langkah awal untuk memberi pendedahan. Tapi itulah saya kata saya buat buku ilmiah, tapi saya belum ke arah buku teks. Cuma sebab buku teks ni dia baru lagi diperkenalkan dekat sini lah. Tahun lepas saya tak silap saya ada juga penerbit telah buat roadshow lah untuk penerbitan buku teks ni. Jadi setiap fakulti kena 2 lah ni. 2, tak kisahlah rakyat dia ramai ke tak ramai, tetap 2 dia punya KPI dia lah. Saya tak pastilah sama ada setiap fakulti telah menetapkan buku modul mana yang akan diterbitkan sebagai buku teks. Okey, sebelum saya terangkan sedikit perkongsian mengenai pengalaman saya. Jadi sebelum ni sebenarnya saya memang dah menulis modul lah. Untuk tahun pertama saya bekerja kat sini, saya telah menulis buku modul kejuruteraan pembinaan lah.
Masa tu tak ada pun penilaian dalam kenaikan pangkat ke apa pun tak ada. Tapi saya tulis sebab saya kata sebab masalah diri saya sendirilah. Sebab saya bermasalah dari segi daya ingatan, jadi saya tulis. Di situlah bermulanya penulisan saya lah. Lepas tu saya di masa tu TDAA Dr. Prof. Ismail Rahman. Dia sebab saya daripada JKR, dia kata, Azana, awak buat buku daripada pengalaman awak dekat JKR atau bahan daripada JKR. So saya rasa macam dia cakap tu macam betul tak ni Prof, doktor lah masa tu. Doktor cakap ni, saya ni bukan siapa-siapa, saya bukan ada akademik yang tinggi kan. Jadinya saya rasa macam mustahil untuk saya buat apa yang dia cakap. Jadi saya tak buat pun buku, tak ada pun niat nak buat buku sebab saya rasa saya ni terlampau kerdil lah untuk jadi seorang penulis buku lah. Jadi saya buang modul pun cuma untuk diri saya, bukan untuk buat buku. Ke arah buku tu memang tak ada dalam kamus hidup saya lah masa tu lah. Tapi bila saya pun mungkin dah semakin berusia jadi tak ada, takut saya tinggalkan dunia ni, tak ada apa-apa saya tinggalkan untuk dijadikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya, apa salahnya saya sambung balik apa yang Prof cakap supaya saya buat buku. Jadi saya pun betul lah sebenarnya dia nampak potensi saya, cuma saya sendiri tak nampak apa yang saya boleh buat. Kadang-kadang kita tak sedar lah. Jadi tapi bila masa berlalu, jadi saya sambung balik apa yang dia hajatkan ataupun dia mungkin nampak saya boleh buat. Saya sambunglah daripada buku, modul kepada buku lah. Ini adalah kronologi penerbitan buku pertama saya. Jadi buku pertama saya ni tajuk dia Kecerdasan Pembinaan. Sebenarnya saya kat industri, saya lebih kepada berkhidmat sebagai dekat JKR tu banyak terlibat dengan kerja-kerja pembinaan. Jadi buku ni atau modul mula saya buat tu adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara teori dan juga praktikal yang saya lalui masa kerja. Sebab kita nampak masalah kan. Jadi bila kita tengok, sebenarnya bila kita tengok slide kita, sebenarnya betul setiap orang baru lah macam doktor yang cakap, sebenarnya yang senior-senior kita atau yang lama daripada kita bagi slide kat kita untuk kadang-kadang kita top up. Kalau tak sempat kita tak top up pun, kita ikut je apa yang dia ada. Tapi sebab saya dari industri, jadi apa yang ada daripada rakan-rakan yang bagi slide tu saya tambah baiklah untuk pengajaran kepada pelajar. Lepas tu barulah saya start tambahlah daripada satu modul yang basic, saya tambah baiklah dari masa ke semasa. Dan pada tahun 2015 tu sebenarnya ada rawatan daripada Dewan Pustaka dan Bahasa. Dia datang sini bagi penerangan mengenai penulisan buku lah. Jadi saya masuk kursus tu. Lepas tu saya pun buatlah agreement macam apa dia cakap lah. Dengan Dewan Bahasa tu macam perjanjian kita akan tulis buku lah. Tapi lama lah sebenarnya nak terlaksana tu. Bila kita hantar dekat Dewan Bahasa ni, dia ambil masa agak panjang sikit lah. Tapi akhirnya buku pertama saya tu berjaya diterbitkan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka pada 2019 lah. Ini saya tulis sendirilah. Sebab gambar-gambar dan apa pun kandungan dalam situ adalah gambarnya daripada, bukan semua daripada saya, tapi daripada rakan-rakan yang berada di luar daripada industri, dan juga ada juga student LI yang memberi sumbangan kepada gambar dalam buku saya yang pertama ni lah. Ini daripada modul tapi saya memakan masa yang lama sebab itulah saya cakap saya tak ada keyakinan sebab saya punya pendidikan pun tak adalah tinggi sangat. Jadi confidence dia rendah, jadi macam inilah ambil masa yang lama. Tapi bila kita dah tulis kali pertama, kita rasa macam tak adalah susah sangat. Nak tulis yang pertama macam doktor yang cakap tadi, memang yang pertama tu selagi kita tak mula, kita tak tahu. Jadi kena mulakan langkah pertama. Saya pun bersemangat, saya pun buatkan satu lagi modul lah. Sebenarnya dalam
kita dapat beberapa subjek daripada saya bertugas di FCAS. Sekarang FCAP, saya diarahkan untuk mengajar beberapa subjek lah, antaranya lah kontrak dan taksiran. Sebab saya dari segi pengalaman, saya memang ada berkhidmat dekat JKR tu, memang kita makan dengan kontrak lah. Sebab kita kena tahu, praktiskan apa yang ada dalam kontrak untuk digunakan dalam industri. Jadi dia sebenarnya kontrak ni subjek yang memang kurang diminati oleh ramai pelajar lah, sebab dari segi pemahamannya pun agak sukar sikit. Jadi saya berazam untuk memudahkan supaya menjadikan subjek kontrak ni kalau boleh menjadi salah satu subjek yang menjadi favourite dan senang difahami. Yang susah, yang kata susah tu sebenarnya jadi senang. Okey, jadi pada tahun ni saya buat dengan penerbit UTSM lah. Daripada modul kepada buku. Ini dah telah digunakan oleh pelajar-pelajar. Sebenarnya dalam proses penerbitan ini, banyak perkara yang dilalui lah. Kalau nak saya ceritakan nanti tak sempat pula lah 1 jam ni. Banyaklah dia punya asam garam dia. Yang pahit, yang apa yang dilalui. Tapi bolehlah. Nanti kalau ada masa yang lain, mungkin saya boleh cerita lebih panjang lagi lah. Okey, ni buku yang ketiga ni sebenarnya, buku yang kedua tu saya tulis dengan beberapa orang rakan lagi lah, sebab kontrak ni sebenarnya bukan bidang saya lah. Saya bukan civil QS, saya civil engineering kan. Jadinya ada part-part yang saya tak berapa nak okey tu. Saya berkongsi dengan Dr. Aslilah, Cik Zarizi dan juga Cik Samsul Akmal ni daripada luar lah, industri pengarah dekat bahagian facilities dekat JKR Malaysia lah. Jadi sharing lah, ada beberapa part tu saya dapatkan maklumat dari mereka, dan juga macam Dr. Aslilah tu banyak jugalah menyumbang dalam penerbitan buku yang kedua ni. Lepas tu saya buat buku yang ketiga. Sebenarnya subjek management ni saya tak berapa lah ajar selalu. Jadi saya kurang terdedah ataupun pembacaannya agak terbatas sikit lah, sebab saya tak ajar banyak semester. Sikit je kalau tengok volume pasal management ni pun sikit je. Tapi pada tahun lepas sebenarnya saya kena ajar subjek ni. Saya dah buat modul je. Tapi bila saya ajar subjek ni, itu perancangan ni. Lepas tu dekat sebenarnya dia bertukar, sebab adalah masak-masak dalam fakulti yang menyebabkan kita kena bertukar subjek. Jadi dah terlanjur saya buat modul ni, sebab tu saya tak akan ajar lagi subjek ni kan. Lepas tu saya pun sekarang umur saya 54 tahun. Jadi untuk saya biarkan modul tu macam tu aja, satu pembaziran lah pada saya, sebab saya akan pergi daripada UTHM ni tak lama lagi kan. Jadi saya pun dengan buku ni tak lama sangat lah buatnya. Saya buat rushing cepat-cepat sebab saya fikirkan saya memang tak akan diberi. Apa dia? Soalannya apa? Soalannya adalah soalan. Ya, ke-54 tu. Dia tak tahu dia tadi. Ya, Cik Hafiz, jiran awak ni 54 tahun. Kalau nak bagi birthday bulan Oktober nanti, Cik Hafiz, saya tunggu. Okey, jadi penulisan buku ni makan masa tak banyak lah, sebab saya ajar pun tak lama. Jadi sebenarnya bila kita lama mengajar subjek tu, sebenarnya dia punya penulisan kita lebih baik. Sebab kita setiap semester, memanglah kita ajar subjek yang sama, pastinya kita akan mencari bahan-bahan dari masa ke semasa, sebab bertukar ataupun kita dah baca buku satu lagi. Jadi lebih banyak lah. Untuk pengurusan projek ni, tak banyak lah sebab saya tak banyak kali mengajar. Jadi saya telah mempelawul lah Puan Hazniza untuk buat Microsoft project dalam buku saya ni. Banyak yang dia buat lah yang masuk projek. Masuk projek tu saya bagi Puan Hazniza untuk bantu saya menyiapkan buku ni, sebab saya rasa dalam pengurusan projek perlu ada Microsoft project supaya perancang untuk satu projek tu boleh berjalan lancar. Dan juga Cik Samsul Akmal saya bawa sekali sebab dia dari industri. Industri ni dia application. Jadi dia sebenarnya ada buat juga buku lah. Engineer versus leader. Jadi saya pun share sikit dengan dia. Dia share dengan saya bahan-bahan apa yang
pernah dia tuliskan, saya ambil lah sikit-sikit yang berkaitan untuk saya sesuaikan dengan buku ini. Untuk buku buku kedua dan ketiga, pertama dan kedua sebenarnya sebab dia daripada modul, dia punya tajuk sebenarnya mengikut silibus yang ada dalam subjek kita lah. Okay, setakat ni ada soalan? Ada nak tanya saya? Ada tak? Pasal buku ke? Mana pasal buku teks? Buku. Mana pasal buku teks? Okey, ini bukulah. Betul, tadi Dr. Mimi tanya pasal buku teks. Sebenarnya buku teks dengan buku ilmiah ni ada berbeza sikit lah dan juga modul. Modul penyemak dia cuma sampai level kepada staf dekat fakulti masing-masing. Dia dah tak dekat, dah direngkaskan supaya CAT tak payah semak. Bila CAT tak payah semak, maknanya kita dah semakin ringkas lah dia punya prosedur dia, step dia. Kita dah skip satu step lah. Okey, yang buku teks pula, ni kan kita pergi dulu nanti saya ceritakan pasal buku teks. Okey, penulisan buku teks. Saya anggap untuk perkongsian ni, saya anggap kontrak dan taksiran saya ni adalah buku teks lah. Senang sikit kot sebab dia buku teks ni bawah sikit je daripada buku ilmiah. Tapi kalau kita rasa kita boleh buka buku ilmiah, kita boleh dia buat buku terus buku karya asli, tak payah nak buku teks. Lompat je daripada modul kepada buku teks, buku-buku ilmiah lah. Tapi kalau nak ringkas, nak cepat sikit, kita buat buku teks lah. Okey, sebelum kita buat proses dia, kita mesti ada matlamat lah. Kita tanamkan dalam jiwa kita sendiri, kena ada satu yang kita nak capai. Macam saya katalah, buku pertama saya, sebab saya nak pencen. Tak lama lagi, bila saya sedar-sedar, saya kira-kira tak sampai 10 jari ni, rupanya saya dah nak pencen. Jadinya saya pun kejar, nanti tak cukup masa. Sebab proses penulisan tu, dari segi tulis tak lama. Tulis dah lama, nak diluluskan, nak ada panel penilai pun lama. Jadi saya rasa macam dah tak sempat. Jadi kena ada matlamat tahun berapa kita nak terbitkan buku kita atau buku teks tersebut ataupun modul. Kena ada sebelum kita buat sesuatu lah, sebab dia macam goal kita lah, impian kita. Mak Jenin tu sebenarnya jatuh daripada pokok katanya, sebab dia ada hayalan. Tapi hayalan tu sebenarnya boleh terlaksana kalau kita bergerak. Kalau kita hayalan kita biarkan aja, kita memang jatuh. Jadi kita pastikan kita bergerak supaya impian kita tu menjadi kenyataan. Jadi bermula dengan silibus, semua ada silibus, saya pasti semua daripada kita dah ni silibus. Lepas tu RPP ni memang dah makanan kita tiap semester, kena tengok kan, sebab kita nak mula kelas ni pun saya rasa sekarang ni masing-masing tengah sibuk dengan RPP. Jadi ini adalah panduan kepada kita lah. Macam mana nak buat rangka, apa isi-isi yang perlu ada dalam buku teks kita. Jadi yang ni kita tengok, jadi dia tak payah pening-pening lah. Kalau kita nak buat buku yang tak bertajuk, tajuk dia tak sama dengan buku teks, kita mungkin kena apa nak dulukan, apa nak ni kan, sebab RPP ataupun silibus ni telah dibuat, dia punya susunatur tu dia macam susah-susah, senang pengenalan, lepas tu kepada yang biasanya susah tu dikemudiankan sikit supaya student dah faham konsep-konsep dia. Sama juga dengan RPP ni. RPP ni kita ambil daripada silibus, cuma kalau ada perubahan sikit-sikit, tak lebih daripada kursen, kita boleh buat perubahan sikit lah mengikut kesesuaian. Kadang-kadang mungkin masa online dulu kita ada masalah banyak sebab kita ada fizikal, mungkin kita ada konten yang dikurangkan. Tapi kalau untuk penulisan buku teks, kita tak ada masalah, kita buat je lah mengikut RPP kita. Lepas tu buat slide. Slide ni memang dah ada lah, saya percaya. Ada yang tak ada slide kat sini? Ada kan? Semua ada kan? Slide ada. Jadi berdasarkan slide, ni contoh method of cost estimating. Ini adalah, tak boleh nak buka pasal lagi. Jadi yang ini adalah, kalau tengok ni, ini adalah slide dia sikit je. Tapi bila saya masuk kelas, saya tak cakap sikit. Saya tak baca ni. Method is cost per unit dengan number of unit. Saya tak akan terangkan macam tu je. Saya akan cerita macam-macam sampai student tu dapat gambaran dengan example, dengan pertanyaan apa. Jadi
Daripada kalau kita dah kali pertama mengajar, mungkin kita pun kalau kali pertama tu kadang-kadang kita ambil slide kawan, kita baca je lah ikutkan. Tapi bila kita masuk dah kepada semester kedua dengan subjek yang sama, saya rasa semua dah bertambah baiklah dari segi penyampaian pengajaran. Jadi sebenarnya apa yang kita utarakan tadi, masa doktor yang awal kita tahu tadi, ada yang bertanya daripada gambar-gambar banyak tu macam mana kan nak buat ayat. Kalau gambar tu kita paparkan dekat slide, dekat whiteboard ke manalah, kita takkan tunjuk gambar tu, kita mesti cakap kan. Jadi apa yang kita katakan tu, kita buat ayat-ayat supaya student boleh faham macam kita cakap dalam kelas. Cuma disusun dengan lebih baik lah. Macam saya cakap ni pun tak ada teks. Jadi ada bahasa yang tersalah, tersasul kan. Tapi bila kita tulis, dia lebih baik lah penulisan kita. Sebenarnya apa yang kita tulis tu ada apa yang kita cakap kat kelas. Mungkin lebih banyak ataupun mungkin lebih sikit. Cuma kalau kadang-kadang masa betul mencemburui kita kat kelas kalau kita banyak cakap lah. Kalau jenis yang banyak cakap biasanya, macam saya kalau subjek yang saya ada pengalaman tu, memang cakap tak habis sampai habis masa. Tapi ada ketikanya, sebenarnya masa tu perlu dihakan. Jadi apa yang saya cakap tak habis tu kita boleh masukkan dalam modul kita. Okay. Daripada modul yang dah ada tu dah cantik dah. Saya tak pastilah, mungkin kat sini pun ramai sebenarnya dah buat modul kan. Jadi daripada modul tu tadi, cuma kalau nak kepada buku teks ni, kena baik-baiklah dari segi plagiatnya tu tak ada lah. Sebab tu adalah sesuatu jenayah kiranya plagiat bila kita buat buku yang di ISBN kan tanpa kebenaran Jadi kena bagi tahulah siapa-siapa yang kita ambil data dia ke apa benda lah. Kat situ lah. Tapi bila kita dah buat buku, modul sebenarnya, kita dah tulis ayat-ayat kan. Ayat-ayat sebahagian tu yang kita ambil daripada orang lain tu, dimurnikan semula lah. Dimurnikan supaya kadang-kadang ayat-ayat tu mungkin tak sesuai. Kan kita ambil kat luar negara kan. Banyaklah biasanya doktor-doktor, prof ni kan banyak reference-nya, research kan. Saya pun tak berapa lah nak pandai bahagian tu. Jadi ada bahan-bahan yang canggih tu kita transferkan kepada modul atau kepada buku teks ni dengan ayat yang mudah difahami sebab buku teks kita adalah untuk pelajar sarjana muda. Sarjana muda ni sebenarnya level dia tak berapa nak tinggi sampai master atau PhD kan. Jadi kita sesuaikan dengan customer kita. Level dia. Kepahaman dia. Yang senang dia faham. Jangan diputar belitkan sampai yang pening-pening. Yang sampai ke dalam, terlampau dalam. Sebab dia orang kerja basic aja, tapi bila kita masukkan benda-benda yang detail, yang terlampau complicated, jadi kita memang pengetahuan macam dah pernah buat master, buat PhD, dah macam-macam jurnal, banyak pengetahuan yang nak tulis tu macam tak cukup-cukup kan. Tapi bila buat buku teks kita hadkan pengetahuannya tu, simpan dulu. Kita target kita sampai sarjana muda, ambil kat situ. Kalau kita fikirkan ilmu ni, katanya kita punya ilmu tak setitis daripada air lautan kan. Jadi kita tulislah sikit. Kalau nak buat semua sampai satu lautan ni tak tertulis lah kita. Banyak sebenarnya ilmu jadi nak disampaikan banyak. Tapi cuma kita limitkan sebab siapakah kita punya customer ataupun pembaca kita siapa. Siapa yang nak guna buku kita. Okey. Ini adalah 3 buku yang modul yang telah saya jadikan buku lah. Ini bukan buku teks, tapi sebenarnya boleh buat buku lah, buku teks. Dia lebih mudah daripada 3 buku yang saya buat. Okey? Okey, penulisan sebenarnya mudah atau susah? Baik, kita tanyalah kepada rakan-rakan kita Okey. Kita apa ni Dr. Zurina. Dr. Zurina Ada Dr. Zurina? Zurina ke? Puan Zurina ke? Dia boleh cakap kan? Dia boleh cakap kan? Dr. Zurina ada? Dia boleh tekan kan? Boleh cakap lah kan? Dr. Zurina? Tak dengar suara apa ni, saya seorang ke apa bercakap?
Mungkin saya tak tahu doktor ke prof ke siapa pun tahu. Okey, saya anggap doktor je lah, senang kalau tersebut yang terendah daripada tu maaflah Dr. Siti Nur Aiza. Ada tak? Sudah 9 left ni. Dr. Siti Nur Aiza ada? Tak ada. Kenapa cakap seorang? Ya, saya. Doktor ni Nur Aiza Ya, saya. Okey. Nak tanya, doktor ke prof? Ya. Ya, doktor belum naik pangkat lagi. Oh, insyaAllah ni buat buku teks 1 boleh naik dapat markah naik tinggi sikit tu. Doktor nak tanya sikit lah. Selalu doktor dah banyak buat jurnal tu? Jurnal tak sangat lah, doktor. Adalah tapi kan? Proceeding semua ada? Ada, Alhamdulillah. Modul ada? Modul saya tak tulis lagi. Kebanyakannya saya buat macam book of chapter daripada Chapter lah. assignment student lah. Okay. Maknanya doktor pernah menulis lah kan? Betul. Susah senang sebenarnya menulis. Kalau nak ikutkan pengalaman menulis tu agak susah juga sebabnya penulisan saya ni lebih kepada macam book of chapter tu daripada assignment student. Jadi kena buat pembetulan tu daripada macam banyak jugalah pembetulannya sebab kita daripada artikel student ni kadang-kadang diorang copy paste. Jadi kita yang kena revise semula lah content dan sebagainya lah. Oh, doktor nak buat, dah ada cadangan lah nak buat buku teks kan? Untuk buku teks tu saya tak lagi sebabnya kebanyakan bukan modul lah, lecture note saya ni dia terlampau macam ni notanya tu dalam bentuk PowerPoint. Jadi dia punya penerangannya tu tak menyeluruh lagi lah, macam tak banyak. Jadi kalau nak di buku teks kan tu mungkin akan ambil masa lah, kena semak semula konten. Betul. Terima kasih atas perkongsian itu. Sebenarnya kalau kita nak terjun daripada slide ke buku teks, dia agak makan masa sikit lah sebab kita tak ada isi lagi kan, belum diterjemahkan dalam bentuk penulisan. Tapi boleh juga buat lah. Boleh buat kepada buku teks kalau nak lompat lah, cuma bila tulis tu kena panjang sikit lah. Sebenarnya kalau nak kata mudah, memang pada saya pun bukan benda yang mudah jugalah. Sebabnya banyak perkara kita kena ambil kira dari segi bahan-bahan yang ada yang perlu kita masukkan tu sesuai ataupun tidak. Ataupun gambar-gambar, ada tak gambar yang kita nak masukkan dalam situ. Sedangkan kita tak boleh ambil gambar dari tempat lain kan. Itu yang jadi susah. Dari segi, pada pendapat saya lah, dari segi pengetahuan, saya yakin kat sini ni kawan-kawan yang ada dalam sini, sebetulnya Cik Masiri, Cik Salman, siapa Dr. Baizura, semua ni saya rasa semuanya ada pengetahuan. Cuma nak ditulis tu ada masalah. Kadang-kadang sebenarnya kekangan masa pun menyebabkan kita tak menulis ataupun kurang menulis lah. Jadi secara umumnya tadi kalau misalnya doktor yang cakap, dia kata modul yang pertama susah. Modul yang kedua dia rasa dah senang sikit. Macam itulah juga sebenarnya buku teks sama. Yang pertama tu kita memang susah. Saya mula-mula tulis buku teknologi pembinaan tu, saya makan masa yang agak lama sebab kita pun takut ni apa benda yang dinilai. Kita pun tak tahu apa penilai ni cakap pun kita tak boleh anggap lagi. Tapi bila kita dah tulis-tulis tu, memang ambil masa sikit lebih panjang lah. Saya tulis buku teknologi tu sebenarnya masanya lebih panjang dibandingkan buku kedua ataupun ketiga. Jadinya yang pertama masa panjang sikit, tapi bila kita dah mulai yang pertama, insyaAllah yang kedua dia akan mengikut dalam jarak masa yang tak berlampau jauh. Sebab kita akan ada energi, kita ada semangat, termotivate dengan apa yang telah kita hasilkan. Tapi awal-awal jangan kita cakap susah pula. Sebab bila otaknya dah setkan susah, dia memang jadi susah lah. Jadi
Terutamanya kalau ada masa free lah. Saya faham sebenarnya kita banyak masa tak free. Kalau ikutkan tu kira-kira tu macam masa tak free. Tapi ada ketikanya sebenarnya kita ada masa free. Jadi yang masa free tu yang kita manfaatkan dengan baik. Saya pun tak cakap saya tulis sepanjang masa. Tak. Kalau time dah free betul, baru saya buat penulisan yang lebih fokus lah. Okay. Okey, untuk group of alone ni, dia terpulang pada masing-masing lah. Macam saya tadi, saya ceritakan, saya kongsi berkaitan dengan diri saya. Saya tak cakap berkaitan dengan online ataupun nanti sebab kita mau sebenarnya mempunyai pandangan yang berbeza. Untuk group atau alone ni, sama juga dalam modul. Kalau modul susah nak buat sendiri, kita buat ramai-ramai. Buku teks pun sama jugalah. Kita boleh buat sendiri atau beramai-ramai. Bezanya bila saya buat sendiri, refer kepada buku teks ni, pembetulan saya ikut target masa saya sendiri. Kalau saya tak gerak memang tak jadi. Jadi masa tu kita boleh ringkaskan sikit sebab kita tak bergantung kepada orang lain. Sebab orang lain ada masa sendiri, jadi yang kita tak boleh nak kawal. Dia pun ada kekangan lain. Mungkin ada masalah keluarga, ada masalah tak sihat. Perkara-perkara yang kita tak boleh nak kawal. Tapi bila buat sendiri, kita boleh kawal diri kita. Kecuali kita dah tergulit tu tak boleh kawal jugalah, tak boleh nak buat apa. Kalau ada grup maknanya dia akan boleh tolong. Kalau grup ni, buku kedua ketiga saya, dia pakai grup. Ada 3 orang, 4 orang. Satu, yang kedua 4 orang, yang ketiga 3 orang. Dia lebih cepat sikit lah sebab ada bahagian topik-topik yang kita bagi kepada kawan kita. Jadinya yang tu kita dah skipkan. Cuma sebagai penulis utama, kita kena check adakah perjalanan buku kita tu selari ataupun dia punya soft tak antara bab dengan bab tu. Lepas tu bila kita group ni, kawan kita tulis dengan kita tulis sebenarnya rentaknya lain. Tu yang kadang-kadang bila kita baca buku tak sedap. Sebabnya bila pertama baca buku, bila masuk bab kedua, apa lainnya, semuanya orang yang tulis tu lain sebenarnya. Jadi dia tak berapa selesa. Jadi penulis yang utama tu bukan terpaksa lah. Memang kena tengok semua apa yang kawan-kawan dia tulis supaya dapat mencapai matlamat buku yang dia nak buat lah. Yang kita nak buat tu atau buku teks tadi. Ini terpulanglah kepada masing-masing. Sebab kalau kita pakar tak ada masalah. Kita buat di sini. Tapi kalau ada bahagian tak pakar, sebaik-baiknya kita panggil kawan-kawan kita yang lebih pakar lah. Untuk sama-sama membangunkan buku teks kita. Okey, persediaan menulis ni kena ada lah. Persediaan diri dan juga ilmu. Diri ni dari segi keikhlasan lah, kita nak buat ni betul, kita nak buat ni. Perasaan kita sendirilah. Nulis tu jangan dipaksa. Sebab dipaksa ni, benda-benda yang dipaksa ni, dia tak akan... dipaksa ni kita tak seronok lah nak buat kerja macam kita. Alamak, tengah buat benda ni ada pula orang paksa ataupun ketua jabatan, ketua program, kedekan bagi kerja lain. Kita buat juga tapi kita tak seronok. Jadi menulis ni perlu supaya kita rasa keseronokan menulis tu. Kena rajin jugalah dari segi belajar jugalah. Dan juga ada kena ketelitian sikit lah menulis ni. Dia tak boleh, sebenarnya saya ni bukan orang yang teliti. Saya pun sembrono je kata orang Jawa tu. Jadi katanya. Macam itulah. Jadi bila saya buat modul kemudian pada buku teks ni, jadi kena teliti sikit. Setiap perkataan kena tengok. Apa yang kita tulis tu maksud dia, kena tengok dewan bahasa, kena refer sana, refer sini. Perkataan-perkataan yang kita tak biasa atau yang macam pelik sikit ataupun kita tak faham kadang-kadang. Tapi kita nak tulis juga kan. Jadi kena teliti setiap apa-apa yang kita utarakan supaya bila orang tanya, apa yang kita tulis kita boleh jawab. Sebab kita yang tulis kan. Kena berdikari jugalah. Kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk bantu kita. Kita boleh minta tolong orang tapi belum tentu orang nak tolong kita. Jadi pastikan sekeliling kita adalah orang-orang yang rela berkorban. Walaupun nama dia tak dimasukkan sebenarnya, sebab tu dalam penulisan buku teks ataupun buku kita ada penghargaan. Secara tak langsung sebenarnya kawan-kawan sekitar kita menyumbang juga penulisan kepada kita. Tak kisahlah bila kita bercakap-cakap, kadang-kadang dia share sesuatu
Dia menyumbang juga. Ataupun kita tanya dia, ada gambar tak? Dia bagi gambar kita. Jadi itu adalah menyumbang. Tapi macam buku pertama saya sebenarnya ambil kebenaran untuk pergi ke projek pembinaan lah. Sebab saya tak ada gambar kan. Saya minta kebenaran dekat FTK masa tu Prof Ishak untuk pergi ke kolej jururawat tu tak kisah free, dan juga kebenaran JKR untuk saya masuk ke site tanpa halangan. Saya nak set gambar, tapi kita tak mention lah apa-apa berkaitan. Kalau ambil gambar, cuma kita ceritakan keadaan dia, bukan kita ceritakan lokasi dia. Sebab dalam pembinaan contohnya, dia tak semuanya betul. Ada juga yang salah. Tapi yang salah tu kita nak buat contoh dalam buku kita. Jadi kita jangan mention lah. Sebab tu kadang-kadang keburukan orang lain, kita cerita je buruknya, tapi jangan mention nama dia. Sebab dia itibar supaya yang tu kita tak buat. Macam tu lah. Jangan mention nama. Sama jugalah dalam sini. Jangan mention namanya. Kalau boleh gambar tu, jangan nampak gambaran tu kat mana. Jangan orang tahu. Kita je yang tahu, yang ambil gambar. Macam tu lah. Sebab kita tak nak lah ada isu-isu jadi sensitif lah. Sebab kita niat kita ni dah bagus dah nak tulis untuk kongsi ilmu. Kena sabar jugalah menanti masa. Dia ada proses yang kadang-kadang kita tak sabar, kita macam fed up, kita tinggal je. Jadi kena sabar, kena buat sikit. Nanti kadang-kadang kena komen dengan penilai, kita frust. Macam kita lah, orang condemn kita, marah tak? Mesti marah kan? Angin je, ingat pandai sangat agaknya. Kita sebenarnya apa yang orang yang komen tu adalah benda-benda yang kita anggap dia positif lah, supaya kita menjadi lebih baik. Sebab tu kadang-kadang kalau orang komen kita, kita kena kenal juga. Sebab kadang kita tak nampak kelemahan diri kita, orang nampak apa yang kurang pada kita, apa yang kita buat tak betul. Jadi bila orang tegur tu, muhasabah diri kena redha, oh ya aku ni bukannya betul sangat, ada yang tak perasan, sebenarnya tak betul. Jadi orang lain akan nampak. Macam juga kita tulis, kita perasan sedap dah ayat aku ni, tapi bila orang baca lah, rupanya bila dia cek salah. Jadi kita redha lah benda tu untuk memperbaiki buku teks yang kita hasilkan. Dan juga dia berkomunikasi ni dengan kawan dan juga dengan pihak penerbit lah. Berkomunikasi, sebab saya rasa dengan penerbit ni tak ada masalah. Dengan penerbit ni tak ada masalah. Biasanya dia akan sentiasa membantulah, sama ada section modul dengan Puan Nurhafizah dan juga section buku dengan Puan Zuraidah. Semua sangat membantu saya, tak ada masalah. Jadi kalau yang modul dan buku teks di bawah Puan Nurhafizah tu, call je dia boleh jawab. Kadang dengan cuti pun dia WhatsApp juga. Setahun layan juga saya. Baguslah, saya setakat dah berapa tahun saya kat sini dengan penerbit, saya semua okey lah. Okey, berlapang dada bila kita kena tegur. Dan juga dari segi ilmu, saya percaya tadi saya dah beritahu, semua orang sebenarnya ilmunya dah banyak dah. Sebab tu kita layak ngajar dekat universiti, bukan dekat sekolah rendah ni kita ngajar. Jadinya kita sebenarnya dah berilmu. Cuma kita kena tambah lagi supaya sedap lah. Macam kita masak, kadang-kadang masak nasi asam pedas, tiba-tiba kita tahu rupa asam pedas boleh letak daun kesum, asam pedas boleh letak bunga kantan, jadi dia rasa lain sikit, jadi sedap sikit. Macam tu lah. Jadi mungkin pembacaan daripada buku-buku orang lain atau pengetahuan orang lain tu akan menambahkan kecantikan dalam kita menulis buku teks, dan orang pun lebih suka membaca apa yang kita tulis. Dari segi kemahiran, pengetahuan konten saya rasa semua dah tahu, dah faham sebab dah ngajar subjek pun. Tahu dekat mana maklum sumber tu didapati, kena tahu jugalah. Tak boleh lah tak tahu. Macam tadi yang cakap tadi, yang modul tadi, kena tahu sumber dia, kat mana dapat dia. Lepas tu kena tahu juga sedikit pedagogi lah, maknanya sains ataupun seni mengajar dan proses PNP. Saya percaya semua rakan-rakan yang sini dah biasa mengajar, tak ada masalah berkaitan tu. Jadi bila kita dah tahu macam mana nak deliver, dah tentu kita tahu apa patutnya kita tahu, yang apa kita nak tulis. Cuma masa dan juga kemahuan kita yang agaknya terhad ataupun belum sampai lagi seru dia ke apa macam tu. Okey, kurikulum kita pun kita tahu kurikulum kita macam mana, soalan yang akan keluar untuk sudah hadapi. Sebab kalau kan ikutkan sekarang lah untuk fakulti saya sendiri, ada masalah juga dari segi teori mungkin. Sebab menjadikan soalan teori tu jadi sukar untuk dijawab. Bukan soalan susah, tapi agaknya
bila dah lama tak buku fizikal dia ada masalah sikit lah. Jadi kita nak cuba tangani kalau boleh dalam buku teks tu. Mungkin agaknya zaman sekarang ni agaknya student kurang minat membaca pun saya tak pastilah. Agaknya yang tu kita kena tangani juga. Mungkin penulisan buku teks yang lebih menarik, ayatnya jangan banyak sangat, mungkin agaknya lebih disukai oleh pelajar zaman sekarang lah agaknya. Okey, ni kemahiran menulis. Saya yakin semua kita di sini yang bersama saya hari ni dah memang boleh menulis lah. Bahasa Malaysia SPM dah lulus, PT3 dah ada. Dulu penilaian dah ada, UPSR ada, dah masuk diploma, degree, master, semua dah menulis. Jadi saya rasa tak ada masalah dari segi kemahiran menulis. Cuma kita tak menunjukkan lagi bakat-bakat yang terpendam. Kena keluarkanlah bakatnya. Okey, kemahiran ICT ni saya pun tak mahir juga ICT sebenarnya. Saya ni sikit-sikit tanya ni, Dr. Mimi kan ada saya tanya ni. Sikit-sikit tak tahu, saya tanya dia orang. Sebab saya ni, satu lupa, satu ni memang, yelah, saya kira zaman, lahir zaman 60-an. Kira Pok Yeye tu kan. Atas sikit Pok Yeye, jadinya tak ada komputer, jadi tak apa nak mahir. Saya percaya, ni ramai muda-muda ni, ICT tak ada masalah. Dia tulis buku tak adalah perlu pengemahiran ICT, pengetahuan menggunakan komputer tinggi sangat. Tapi kemahiran tu telah ada pada diri semua peserta kat sini lah. Mencari maklumat pun sama. Tadi saya tanya doktor, tadi dah ada buat proceeding journal dah banyak lah apa. Maknanya kemahiran macam mencari maklumat tu semua yang ada ni sebenarnya lebih baik daripada saya lah. Sebab saya ni tak adalah banyak buat benda-benda macam tu. Jadi mencari maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan atau Dr. Prof Madia sini lagi hebat daripada saya. Dan kreatif, kemahiran kreatif ni macam mana nak hasilkan buku yang menarik. Cuba kita tengok buku, kita baca buku. Kadang-kadang kita baca buku, kita letak balik, kita cari buku lain. Padahalnya kontennya lebih kurang sama. Kenapa kita tak suka buku tu? Jadi kita tengok buku yang kita suka, kita ambil example atau cara dia menyediakan buku tu untuk kita ikut. Sebab buku ni kalau kita tulis, tak orang baca pun tak guna juga. Ada penat nulis tu, bukannya mudah. Susah. Banyak ranjau dan duri yang kita kena lalui. Tapi tak ada orang baca. Rugilah sebenarnya. Apa yang kita tak tahu, tak dapat dikongsi dengan orang lain, tak dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sebab kita ni sebenarnya manusia memang patutnya kita boleh memberi manfaat orang kepada orang lain lah. Kalau tak boleh memberi manfaat orang lain ni, betul jadi manusia tak boleh dah jadi kan. Okey, jadi yang itu. Lepas tu kalau nak laris lagi buku-buku kita, mungkin kemahiran sosial lebih besar, kita ada rangkaian yang lain. Jadi buku teks kita tu kita bolehlah ajak kawan-kawan tulis buku daripada universiti lain pun mungkin bagus juga supaya pasaran kita lebih besar lah. Bila pasaran besar maknanya hasil tulisan kita dibaca dengan lebih ramai orang. Okey, dah pukul berapa? Nanti Dr. Mimi marah saya lama sangat. Okey. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Tak ada chat box kosong. Tak ada pertanyaan. Okey, kita cakap pasal idea. Sebenarnya masa saya diminta untuk buat talk perkongsian ini berkaitan tulisan buku teks. Sebenarnya saya pun tak ada idea. Saya pun macam mana tak tulis seminggu dah stres, aku dah tinggi naik dia buatnya. Nak bagi talk yang sejam ni. Saya pun tak ada idea sebenarnya. Kalau tengok slide saya ni pun saya pun tak apa nak cantik pun slide saya sebab saya tak ada idea. Jadi saya terpaksa baca, lepas tu saya pun buatlah sikit. Apa saya dapat sikit, saya letak je kat slide tu dulu. Lepas tu nanti dapat sikit, saya tambah lagi. Dia mula-mula dengan kosong, tak ada idea. Tapi bila kita start, mungkin sebab saya fikir buat slide ni tak lama, jadi tak dapat cantik sangat lah. Kita tak cantik lah kot, bukan cantik sangat. Tak cantik kan? Boleh lah, tapi boleh digunakan lah. Semua orang boleh baca, semua orang boleh faham apa yang saya tulis. Jadi idea tu kena tulis dulu. Nanti kalau akan datang saya ada lagi talk macam ni, mungkin saya dah lebih cantik lagi slide saya sebab idea dia saya lagi banyak. Tapi untuk pertama kali tu idea kena mula dengan tulis dulu. Tulis saja apa yang kita rasa, apa yang kita ada. Idea tu dia akan datang sikit demi sikit. Tapi kalau kita tak buat langsung, dia tak timbul idea tu.
Ini saya cerita berdasarkan pengalaman buat slide ni. Saya pun tak ada macam mana nak cakap. Sedangkan saya buat buku ilmiah, bukan buku teks. Tapi Bidi minta cakap pasal buku teks sebab saya punya buku berdasarkan modul yang gunakan RPP juga sebagai guideline untuk penulisan. Boleh siapa tadi? Okey, nanti kita pergi Cik Salman terima kasih bertanya ni. Nanti saya ceritakan apakah beza buku ilmiah dengan buku teks. Halangan menulis, okey. Sikit lagi kot, dah 7:45. Saya terus pergi buku teks tu. Ini halangan ni tak ada masalah kot. Saya skip dulu sebabnya. Okey, buku teks tadi ada yang tanya pasal beza buku teks dengan buku ilmiah. Buku teks ni digunakan oleh pelajar sebagai rujukan yang piawai untuk suatu mata pelajaran tertentu. Ni Kamus Dewan edisi keempat. Bagi tahulah saya apa dia buku teks sebenarnya. Dia tak, kalau buku ilmiah, dia tak menjadi rujukan untuk pelajar. Maknanya siapa-siapa boleh pakai kat luar sebabnya kita tak fokus kepada silibus kita ataupun RPP kita. Tapi buku teks kita ialah refer kepada RPP kita lah yang ada. Buku teks ni uraian yang berisi bahan tentang mata pelajaran atau bidang pelajaran tertentu yang disusun secara sistematik dan telah dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Sebab tu kita gunakan RPP. Sebabnya kita ada outcome kan dalam setiap subjek, ada RPP, ada outcome juga. Jadi kita nak capai outcome tu adalah berdasarkan RPP kita. Sebab tu dia buku teks ni merujuk kepada tujuan yang tersebut. Buku tapi dia kena tak kisah sebenarnya buku ilmiah ataupun buku teks, dia mestilah tersusun dalam biasa digunakan dalam proses pembelajaran yang mengenai bahan yang akan diajarkan. Maknanya sepatutnya bila student beli tu kita nak ajar tu at least dia dah adalah gambaran apa yang akan dipelajari. Mungkin jadi seronok tengok seronoklah nampak subjek ini macam tu kan. Jadi nak mencapai keseronokan student untuk melihat buku kita tu bukannya senanglah, susah juga. Saya sendiri pun walaupun saya pun tak berapa lah, buku saya bukanlah menarik sangat sebab ada juga student bila kita soal tak faham lah pula budak ni. Tengok student bila tengok jawab soalan kan. Ada kok dalam buku yang saya tulis, kenapa tak boleh jawab? Jadi maknanya buku saya pun bukan sampai level menarik. Sampai budak teruja macam tengok kalau kita zaman saya tengok gila-gila tu kan. Macam dia komen gila-gila tu bukan level tu lagi lah. Level yang belum diminati oleh semua pelajar. Setengahnya boleh jawab tapi bila kita tengok student tak boleh menjawab soalan peperiksaan berdasarkan buku saya yang saya digunakan dalam kelas, itu bermakna buku saya pun tak mencapai kehendak student. Jadi apa yang kurang tu sebabnya itu kadang-kadang orang buat edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga sama juga dengan modul. Jadi buku teks pun gitu juga nanti bila dah jadi buku teks. Kalau rasa student gunakan, dia rasa ada benda yang tak faham, buku teks tu kita upgrade lagi supaya sampai student tu faham. Tak perlu tanya kita patut dia dah faham lah. Macam tu. Ataupun ayat kita tu peningkan kepala student, dia tak faham apa maksudnya. Jadi kita perbaiki untuk edisi yang berikutnya lah. Okey, manuskrip, panduan penerbitan buku dan penghantaran manuskrip. Ni buku teks sama penulis perlu menyerahkan manuskrip dalam bentuk salinan elektronik bersama buku penyerahan manuskrip, aku janji penerbitan serta borang kajian pemasaran buku kepada penerbit. Ni buku ni dia kena ada, kena manuskrip kena bagilah, tak boleh tulis tangan yang dah terbit tak boleh, ni kena yang baru diterbitkan. Tulisan tangan ni kena carilah tapi saya rasa semua kat sini tak ada tulis tangan lagi kot. Dah pakai komputer kan. Jadi tak ada masalah yang tu. Dia punya size atau format, size A4, size font 11 dan juga langkau 1.5, langkau baris. Tapi nanti sebenarnya kita hantar manuskrip dekat penerbit. Penerbit yang akan buat susun atur lagi. Jadi jangan risau pasal tu. Yang penting kontennya ada. Baru kita fikirkan benda selanjutnya. Sebab penerbit memang banyak membantu dari segi susun atur. Nanti kalau kita tak setuju dengan susun atur dia, kita pun boleh komen juga. Kita macam bekerjasama untuk menghasilkan yang terbaik untuk kita dan juga universiti lah.
Semua ilustrasi seperti gambar, fotografi, carta hendaklah disertakan dengan warna hitam. Dia tak colour. Satu lagi tak tahu, dia tak warna. Sebab bila cetakkan buku teks ataupun buku ilmiah, karya asli itu dalam bentuk warna, dia jadi mahal. Buku saya pun semua dalam hitam putih je. Tapi nak hantar kat dalam colour tak ada masalah. Cuma bila cetak nanti sama juga hitam putih tu. Jadi pastikan gambar tu bila di hitam putih kan, sudah boleh tengok. Jangan kan jadi gelap semua. Kelabung hitam, sudah sama aja colournya dia print. Jadi pastikan ada kombinasi warna tu bila dicetak dalam hitam putih, dia masih jelas menggambarkan apa yang kita tuliskan. Kalau nak asing pun boleh juga. Diberikan tajuk dan nombor di bahagian belakang. Ni saya tak biasa buat lah ni. Selalunya saya buat dalam situ juga, tak ada dekat belakang. Sebab saya rasa kalau tulis kat belakang, ini pendapat je pendapat peribadi saya, kalau tulis kat belakang tu leceh pula, nak mengelak ni, dah terlupa dah nanti. Jadi kalau baca terus tengok gambar, jadi lebih mudah faham lah. Tapi terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan lah untuk menerbitkan, sebab buku tuan-tuan dan perempuan kan saya memberi perkongsian saja. Okey, hak cipta, penulis bertanggungjawab untuk mendapatkan izin hak cipta berkenaan sebarang maklumat dalam manuskrip asli yang memerlukan izin daripada hak pencipta. Pembatalan penerbitan, sekiranya penulis gagal mengembalikan manuskrip yang telah dimurnikan kepada penerbit tanpa alasan melebihi 3 tahun, akan menyebabkan penerbitan manuskrip itu dibatalkan. Ini maksudnya, bila kita dah hantar manuskrip, lepas tu penerbit hantar kepada panel, panel tu dah dapat daripada panel punya komen bagi kat kita, sampai 3 tahun tak terbit-terbit, dia batalkan. Mana tak boleh terbit lagi dah, maknanya dia kena hantar yang baru. Mungkin sebab bila dah 3 tahun tu mungkin banyak perubahan-perubahan teknologi ke apa benda yang berlaku lah, jadi dia dah tak masuk dalam KPI dia lah tu, kena buat yang baru. Okey, tapi rasanya kalau kita dah buat sekali, kita menggambar, biar sampai jadi arang. Jangan sampai 3 tahun tak siap. Okey, pastikan dia jadi bara juga. Okey, naskah percuma kita akan dapatlah 5 kopi setiap buku lah. Dia cetakkan pertama saja. Lepas tu kalau kita cetak kali kedua, tak dapat dah free ya. Harap di sendirilah. Okey, ni komponen buku sebenarnya hari Selasa nanti saya tak pastilah ni rakan-rakan kat sini akan join tak, ada yang bengkel hari Selasa. Kalau Selasa bengkel tu lebih kurang juga dengan apa yang saya cakap hari ni. Saya dah kena cepatkan sikit nampaknya dah pukul 11.55. Okey, komponen dalam buku teks ni dia kena ada bahagian awalan dan ataupun preliminaries. Kena ada tajuk, halaman kandungan, senarai jadual, senarai singkatan, kata penghantar, prakata dan penghargaan. Ini penghargaan, kata penghantar, singkatan ni, senarai jadual ni, dia jika ada lah. Kalau tak ada pun tak jadi masalah. Kalau tak nak buat macam penghargaan kan, tak nak buat kan, tak nak cakap terima kasih kat siapa-siapa kan, tak nak terima kasih kepada isteri tersayang, anak tercinta, bagai tak nak kan, tak ada masalah. Tak payah buat pun tak apa. Okay. Apa yang penting tahap sekarang ini, sebab dekat bahagian awal dan bahagian akhiran ni, dia bukan tak penting. Dia sangat penting bila buku itu akan diterbitkan. Tapi untuk awal-awal hantar manuskrip ni, ini adalah bahagian yang paling penting, iaitu bahagian teks. Iaitu pengenalan dan bab penutup. Yang penting ni lah, yang nombor bab ni. Kita nak wujudkan yang bab tu, yang sekarang ni sebenarnya semua lihat gitu. Susah gitu kan. Sebab rasa tak ada idea, tak ada masa. Jadi bahagian awalan dengan ni tak payah fikir dulu, kita fokus bahagian bab lah. Bab ni saya cakap tadi lah, daripada modul tukar kepada buku, ataupun daripada slide terus kepada buku teks pun boleh jugalah. Jadi kita tengok kandungan dia. Macam saya sebenarnya cara penulisan saya cari bahan yang perlu ditulis. Kalau ada gambar masa tu saya ambil sekali lah, sebab saya ada stok gambar lah. Yang dulu orang student LI bagi, kadang dekat kelas ada student pernah kerja dia bagi, saya simpan gambar tu. Kalau gambar tu ada, saya masukkan terus. Tapi biasanya saya buatkan dia lah, gambar-gambar untuk menguatkan lagi atau memudahkan lagi pemahaman, saya masukkan kemudian dekat situ. Ataupun nak mencantikkan lagi lah. Dia nak mencantikkan buku kita supaya tak adalah bosan sangat student ni. Sebab kalau kita
Kita pun suruh baca je. Aduh mak adalah 2-3 line je. Lepas tu dah sampai bulan dah kita kan. Sama je student kita ni. Ke saya seorang? Tak tahulah. Tapi itulah saya lah. Okey. Tinggal 5 minit lagi. Saya teruskanlah. Ni kita ada pengantar dan juga prakata. Ini tak apalah. Ini perkara yang kemudian baru kita fikirkan. Konten tu yang penting biodata ni pun kemudian nanti kita boleh tulis. Sebab tinggal 5 minit lagi masa ni. Saya cakap laju je lah Blurb ni pun kemudian juga sinopsis ni pun buat kemudian. Jadi itulah saya untuk level yang sekarang ni, yang step yang kita perlu faham, yang perlu buat ialah yang tadi tu, yang bab tu sebenarnya. Yang lain-lain yang bawah yang saya nak tulis, yang saya dalam slide yang saya tak terangkan tu, yang di sini ni, jangan fikir dulu. Fikir yang ni sahaja. Jadi kita tak stres. Kita buat satu step by step supaya dia tak menjadi sukar untuk kita. Sebenarnya ini yang paling susah. Kita mulakan dengan susah. Jadi yang sini adalah kacang goreng je. Sebab kita tak boleh buat prakata kalau buku kita tak siap. Sebab dia untuk prakata dia untuk keseluruhan buku kita. Jadi jangan fikir yang bahagian prelim dan bahagian akhir. Fikirkan yang tengah ni. Bahagian teks ni fikir yang tengah ni. Bab dia. Okey. Soalan lagi ke? Okey, ni siapa Dr. Bakriza Talib tu Aida. Okey, sama-sama Aida. Okey. Okey, ni proses penerbitan. Saya terus pergi proses lah. Sebab saya cakap yang tadi biodata benda kurang penting lah. Bukan kurang penting. Penting sekali, tapi kita boleh buat kendian. Benda yang ringkas-ringkas, yang senang. Yang kita tak payah nak rujuk pun. Kita boleh buat sendiri sebab yang tulis tu kita. Jadi sekarang ni kita pergi kepada proses penerbitan. Ni yang kita ada. Borang manuskrip. Dah siap manuskrip tadi. Kena ternetin ternetin, kena check. Mestilah kalau buku teks ni kena kurang daripada 20%. Kalau tuan-tuan atau Dr. Prof. Mahdiah semua tak check, nanti pihak penerbit akan checkkan kurang daripada 20%. Kalau lebih, dia mungkin dah jadi modul lah. Dia letak kriteria tu. Dia tak ada panduan lagi, belum dikeluarkan panduan oleh penerbit. Tapi saya dimaklumkan oleh penerbit, tenetinya mesti dah kurang daripada 20%. Kalau tak, dia jatuh kepada modul. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita belum ada modul, dia je jadi modul dulu. At least kita dapat markah untuk modul. Lepas tu sambil-sambil ngajar tu, maknanya kita touch up sikit je. Katalah lebih. Katalah kita punya 30%. Yang 10% je yang kita kena cover. Jadi boleh. Biar dia cetak jadi modul pun tak apa. Jangan rushing, kita dah dapat bonus lagi. Dapat modul dan juga dapat buku teks. Ni ada borang penyerahan manuskrip ni. Sebenarnya ada link tapi boleh tengok dekat mana ni? Dekat laman web penerbit lah. Lepas dia terima, kita hantar soft copy lah. Biasanya saya hantar soft copy je. Pak tak payah nak jumpa pun. Hantar je, cuma hantar dekat Puan Fifi lah ataupun Nora Fiza. Lepas tu mereka akan hantar kepada pakar bidang. Kalau buku ilmiah, tadi Cik Salman ada tanya kan, ilmiah dia akan cari 2 pakar bidang yang kita boleh rekomenkan dalam dan juga luar untuk buku ilmiah atau buku karya asli. Jadi bila masa, kita tak tahu, kadang-kadang penerbit akan ada orang-orang ni lah. Kita tak tahu siapa dia hantar kat siapa. Tiba-tiba je dia dah hantar. Kau ada yang berjaya, ada yang connect je. Ikutlah panel tu. Tapi untuk buku teks, seorang penilai sahaja, sama ada dalam ataupun luar. Dia lagi mudah lah, maknanya proses tu dia ringkas lagi. Senang lah, kita air pening lah. Penilai dalam lah. Ni boleh kita boleh suggest juga kepada penerbit siapakah panel tersebut. Okey, ni kita ada borang penilaian panel. Boleh tengok dalam ni. Saya boleh tunjuk tapi dah masa dah mencemburi kehadiran saya di sini. Saya dah diminta buat 1 jam ni. Okey ni, tapi saya nak bagi sikit contoh ni komen. Lepas tu dah komen komen jangan risau. Kita sampai cakap kita ni manusia biasa. Kita tak nampak kelemahan diri kita kan. Tapi orang lain nampak. Sama juga kita tulis. Macam betul je kita dah tulis ayat. Tapi bila orang cek, ya Allah itu macam-macam ada benda. Ini contohnya borang penilaian manuskrip pengurusan buku, pengurusan projek
Ni daripada borang ni disediakan oleh penerbit, dia akan hantar kepada panel yang telah dipilih dah, dilantik tadi. Ni dia cakap dia pula tajuk bidang manuskrip, dia tanya, dia cakap lah tajuk lebih spesifik. Dia suruh buka tajuk lain pun, ada juga recommendation dia cadangan. Tapi kita yang menentukan lah sebenarnya. Tapi bila dia baca tu keseluruhan buku kita, buku teks kita ni, dia akan tengok kesesuaian pada dia, sebab yang cek buku kita ni yang pakai, bukan kaleng-kaleng katanya. Jadinya kita mungkin kena tengok baliklah apa yang telah dicadangkan. Ni keaslian, nanti dia tengok asli tak asli, nilai akademik, dia bagilah komen-komen ni. Ni apa benda, macam saya punya dia ada benda-benda yang nak kena betulkan. Lepas tu kesumberan skop pembinaan, ni komen-komen kemungkinan dan peluang pasaran. Dia akan tanya, dia akan bagi komen juga. Sebab dia baca, dia kan banyak tahu kan, adakah buku ni sesuai tak? Kalau tak ada pasaran, duk diam je kat kita, apa kan buku tu. Jadi kita nak tengok pasaran dia. Barulah dia akan macam sokong lah. Nanti dia cakap sokong tak sokong ni. Plagiarisme nanti dia cek juga ada ke tak. Lepas tu bercanggah dengan melanggar peraturan, undang-undang, akta, hak cipta, asutan, ni semua tak ada. Sepatutnya kena semua buku, tak kisah buku apa pun, tak ada unsur perkauman, agama, kutuk-kutuk apa benda politik ke, tak ada. Isu tu mesti tak ada lah. Sebab kita tak nak buku kita jadi kontroversi. Kontroversi memang buku orang cari kan. Tapi kita bukan nak buat kontroversi, kita nak kongsi ilmu. Okey, bahasa, ni dia kata ada baik tak baik. Jadi jangan risau. Yang penting difahami. Tak baik ke tak baik nanti dia akan beritahu kat kita. Yang penting boleh faham lah. Jangan risau. Saya tulis buku pun nama tulis buku. Tapi bukanlah saya ni bahasa Malaysia terbaiknya. Saya tulis buku semua dalam bahasa Melayu. Modul saya ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi saya tulis bahasa Melayu sebab saya memang tak ada bahasa Inggeris pun. Kang buat cerita lawak pula dalam buku tu Kang. Jadi nanti kan semua merah pula dibetulkan ya. Okey, kejelasan ada. Lepas tu penggunaan ayat. Ada yang salah, tak ada masalah. Kita memang tulis, kita tak perasan. Dia orang yang akan perasan. Ni penggunaan bahasa. Ni yang salah. Bahasa-bahasa pun dia akan bagi tahu. Lagi banyak orang komen, jangan kecil hati. Maknanya orang yang cek kita tu memang orang yang bagus. Orang yang faham. Tahu menulis dan juga tahu bidang dia. Jadi kita kena bersyukur kalau dapat komen yang lebih panjang. Kalau saya pernah dapat komen lah, saya ada 3 buku tu kan. Ada yang kena je. Suka hati lah. Tapi bila tengok partner lelaki dia ada 2 orang kan. Seorang lagi panjang berjela-jela. Yang panjang berjela-jela yang kita fokus. Sebab dia memang tahu apa yang perlu disampaikan. Okey, penyampaian ringkas. Lepas tu ada penilaian. Akhir pun adalah dia kata baik ke tak baik ke. Jangan sampai tidak berkenaan ni teruk sangat lah. Kita dalam 3 kotak ni masih okey lagi. Okey. Lepas tu dia ada ulasan, tanda tangan cok kena. Ni kita tak tahulah siapa yang penilai kita. Tak ada masalah. Kita bukan bila takut kita berdendam pula tak payah. Kita tengok apa yang dia komen pasal buku kita. Kena berterima kasih kepada panel-panel yang menilai buku saya jugalah. Sangat membantu saya untuk memperbaiki apa yang dibuat lah. Banyaklah sebenarnya ni. Dia komen-komen sampai berapa buku surat ni saya tak tahu lah. Tapi memang banyaklah. Tak ada masalah. Kita layan je, kena sabar je orang komen kan. Okey, ni ada pembetulan pun ada juga. Ni kalau nak tengok secara saya pun dah tukar tajuk sebab dia dah komen tu. Kita tukar pula tajuk dia. Ada track changes. Kena hantar kat penerbit dalam bentuk track changes supaya dia tengok perubahan yang kita buat menepati tak komen daripada penilai. Ni banyak ni nanti dia akan betulkanlah. Cuma bila track changes ni saya pening sikit. Apa benda yang nak tak tahu mana yang betul mana yang salah. Jadi kita hantar je lah. Dah bawa-bawa macam ni hantar. Nanti penerbit akan hantar kat kita balik hard copy. Hard copy draft pertama untuk kita semak. Setelah track changes tu dia ubah lah. Dan penerbit buka. Dia akan buatkan surat depan semua dia akan buatkan lah. Kulit buku. Kulit buku ni boleh kita buat sendiri ataupun penerbit buatkan. Penerbit ada seorang staff dia yang akan buat purpose buku kulit buku lah. Kalau tak setuju, ada yang lain boleh bincang lagi dengan penerbit. Dia orang sangat friendly. Saya punya tu yang pengurusan tu dah berapa kali tukar buku surat, kulit buku dah. Okey, lepas tu bila dah siap semua dah lulus, kita dah betulkan, dia hantar lagi draft kedua yang telah dibetulkan berdasarkan
trade changes tadi, dia print satu lagi, dia tengokkan kita lagi, tunjukkan dah betul ke tak. Barulah hantar dan dia akan mintalah nombor ISBN, mintakan nombor ISBN. Itu bukan kerja kita. Semua kerja penerbit. Kerja kita tulis je sebenarnya. Tak ada orang jalan lain, orang uruskan. Okey? Rajin dengan tak rajin itu je. Kena capai matlamat masing-masing. Lepas tu dia akan buat perjanjian penerbitan. Buku, alhamdulillah, buku kita telah diterbitkan. Macam itulah. Okey, royalty sebenarnya royalty untuk buku teks, buku dan juga modul sama. Royalty discount. Salah, tak sama Royalty untuk buku bercetak atau e-book 15% daripada harga buku yang dijual. Diskaun untuk buku teks pun 25%. Kalau modul 15%, buku teks 25% ni dia bagi buku kat kita, dia bagi invoice tu, dah siap-siap tolak 25%. Nanti kita dapatkan contohnya 2,500 kan. Susah pula nak kira. Contohnya 1,000 Jadi 250 tu dah kita punya. Kita bagi je kat penerbit 750. Terus dapat duit. Ni kalau student kita ramai memang rasa jugalah bila saya buat buku tu, memang rasa jugalah. Dapatlah tahun tu selalu makan dekat ni kan. Dekat tepi jalan je air kan. Bolehlah pergi apa nama? Tilai benda tu. Apa nak? Titi itulah. Starbucks tak mampu kita. Boleh up lah daripada tepi jalan tu, naik sikit masuk kat restoran. Macam tu lah. Untuk dapat duit ni lah. Kita kena belanja diri kita lah. Dah penat kan buat buku. Okey. Pantang larang ni secara ringkas lah. Saya banyak kalau cakap ni tak habis pula. Orang tak ambil anak sekolah. Okey. Pantang larang penulisan, plagiarisme, bahasa, gunakan bahasa yang mudah difahami. Ingat, level kita nak kena buku teks adalah untuk sarjana muda saja. Jangan kita campurkan kita punya PhD lah, master yang hebat-hebat tu. Yang tu simpan untuk student pasca Sizoza. Yang ini student degree ni dia nak capai gini dia. Jangan bagi yang dia tak mampu. Kesian ni orang ni. Macam kita dulu kerja, saya kerja rumah. Benda lah ni, tak ada pun. Benda yang senang rupanya yang kita kena apply. Jadi bagi basic untuk student degree, okay? Jadi senang, jangan susah-susahkan student. Nanti kita punya susah. Okay? Gunakan data dan informasi yang betul. Itu semua saya rasa semua dah ada konsep gunakan data yang betul sebab kita memang akademik kan. Okey, guna sumber yang relevan dan mudah dicari. Kita tak boleh pakai yang YouTube lah apa benda nanti ada kawan atau TikTok pun kita masukkan. Tak boleh katalah siapa yang cakap ni, yang cakap kita masukkan tak boleh. Dia kena ada sumber yang dipercayai, bukan TikTok lah yang ataupun YouTube ke apa benda. Mungkinlah dia betul tapi pastikan dia ada lagi penulisan yang memang betul. Kesalahan ejaan, masa mula-mula memang kita ada salah lah, saya mengaku. 3 buku saya buat tu semua ada salah eja, ada salah bahasa. Tapi tak ada masalah, jangan risau pasal kesalahan. Kita ni bukan manusia sempurna. Jadi ketidaksempurnaan tu bila orang komen tu kita akan jadi sempurna. Okey, melindungi hak privasi dan menjaga sensitif. Jadi saya cakap sensitivity dari segi agama, bangsa, politik. Kita tak nak isu. Buku kita bukan buku isu. Buku kita buku ilmu. Okey, sekarang saya dah nak akhir. Sekali inilah kunci kejayaan adalah di tangan anda dan bukan tangan orang lain. Saya pada pilihan mereka. Betul kita yang menentukan kita berjaya buat buku teks ataupun tidak. Jadi tepuk dada tanya selera, insya-Allah. Kalau kita ada matlamat, at least lah. Paling ini sangat kita sebelum PJ ada satu buku at least lah kan. Akademik kan kena ada satu buku buat kenang-kenangan. Mana tahu anak kita masuk universiti tempat kita belajar. Nama ibu saya dalam buku teks. Aduh. Ni kalau tak belajar betul lampau tu. Jadi pemangkin kepada anak kita. Tapi itulah, anak bukan semua sama macam kita Ada juga dia punya kuliah yang berasingan. Jangan pula kita cakap dia tak pandai. Dah bukan anak aku ni tak pandai. Tak ada. Semua ada bahagian masing-masing. Jadi kena reda lah kalau dapat yang kurang sikit. Mungkin ada benda yang baik untuk kita. Okey. Okey, sekarang dah sampai Q&A. Ada soalan yang boleh saya bantu? Kita ada juga ni kehadiran dalam link kehadiran dah ada dalam situ. Boleh isilah. Rakan-rakan ada soalan ke tak ada? Ada kira? Sekejap terima kasih. RBB dah.
Beza buku teks dan ilmiah. Penilaian tadi dah jawab. Penilaian seorang je. Jadi jangan risau. Dia lebih, kalau saya punya buku 3 bulan dia bagi tempoh. Tapi rasanya kalau buku teks ni, dia sebulan je lah. Buat seorang je kan, buku teks. Jadi lepas tu mungkin rakan-rakan satu universiti ataupun kat luar, boleh. Kita boleh suggestkan dekat penerbit. Jadi dia lebih mudah lah untuk kita. Jadi jangan risau. Yang penting kita tulis dulu. Panel ke apa jangan fikir. Saya pun tak pernah fikir panel siapa pun, lantak je lah. Yang penting aku nak tulis ni. Gitu. Okey? Okey, ada tak soalan? Tak ada? Okey. Saya rasa saya telah menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Bukan baik ni, terlebih masa. Astagfirullah. Jadi minta maaf kerana mengambil masa 12 minit ekstra. Terima kasih kepada semua sahabat yang mendengar perkongsian saya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi semangat dan berangsang kepada rakan-rakan. Kalau ada yang tidak baik itu adalah daripada diri saya mohon maaf. Itu saja. Saya serahkan kembali kepada Dr. Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Yang sama. So, kalau yang ada soalan tu boleh tanya pada penceramah kita. Oh, tak ada soalan ya? Puan, Okey. kalau tajuk modul tu dia ikut tajuk kursus Puan Kazana. Tajuk modul kena ikut tajuk khusus lah. Dia ada nombor kod tu. Kalau modul dia pakai modul yang subjek dalam kursus kita tu. So kita kena kod sekali lah. Kod. Ada kod. Dia modul lah contoh lupa nak ambil. Cakap ni kadang itulah masalah diri saya kalau banyak cakap ni. Mana? Tak dapat. Tak dapat. Okey. Nampak. Nampak ada tajuk dia dengan buku dia. Buku teks pun buku teks tak ada buku teks tak ada tajuk BNC tu. Saya rasa buku teks tak ada tak Dr. Yong. Buku teks ada. Dr. Yong ni dah buat dengan Dr. Khalid. Tak, buku teks terpulang pada author juga. Tak nak ada tulisan ke tidak? Saya rasa tak ada kot buku teks. Sebab buku teks ni dia ada ISBN, orang kat luar boleh pakai. Kalau modul dia terhad kepada universiti je. Jadi halaman sahaja. Dia tak ada nombor BNP lah, BNC lah, apa benda tu tak ada. Okey. Tapi silibusnya boleh ikutlah, tapi pada pendapat saya lah buku teks dia boleh ikut RPP, tapi katakanlah kita ni kan manusia biasa, banyak kelemahan dan kekurangan, tapi ni nak bagi semangat kan. Tak sempat ada 8 bab ni banyak benar dah kan. Sempat dah 6 bab ni dah. 2 bab ni bukan kepakaran kita. Buatlah yang 6 bab tu, tak ada masalah saya rasa. Jadi nanti buat edisi kedua, tambah lagi 2 bab. Jadi at least kita ada something, dah bermula. Okey? Jangan Puan. Yang modul tadi tu kalau tajuk kursus kira cas kod kursus dengan nama kursus je lah ya betul. Semester apa tu tak perlu. Tak payah sebab kadang-kadang kurikulum ni kan berubah tiba-tiba dah lompat pula. Masukkan tahun 3 lah, tahun 2 lah. Tu KP baru lah, dekan baru tukar lagi, pening kita buatnya. Tadi yang edisi 1, edisi 2 tu modul pun apply juga edisi 1 ni macam saya cakap tadi lah, katalah kita kan mula-mula daripada slide pergi ke modul yang pertama tu, kita kan buatnya tak berapa nak sempurna lah kan. Kadang-kadang kita tak banyak pengetahuan lah senang ceritanya. Tak ada modal kata orang. Kita nampak tu, lepas tu kita upgrade edisi kedua yang lebih banyak lagi. Kalau dulu 20 muka surat, tapi 80 muka surat. Itu yang saya buat lah. Kita upgrade dari masa ke masa. Jangan risau. Yang penting hantar terbit dulu, baru kita rasa. Kalau tak terbit tu rasa saya tak boleh je kan. Edisi 1 boleh keluar dulu lah. Boleh keluar, tapi tak keluar yang penting. Label ni ada juga keluar satu. Okey, terima kasih Puan. Risau. Dalam nak menulis dalam panduan tu, format tu
biasanya satu subchapter tu akan mula dengan learning outcomes. Nampak tak? Dia akan mula dengan learning outcomes. Dah ni kan. Nampak. Learning outcomes untuk kursus biasanya Sialo 1, Sialo 2, Sialo 3 kan. Lepas tu kena modify sikit lah untuk bersesuaian dengan chapter tersebut. Okey. Dan saya faham jugalah kadang-kadang ada berlakunya pemunian. Lepas tu PLO-nya berubah, ke CLO-nya berubah. So, yalah edisi yang kedua tu baru kita tukar CLO atau topic learning outcomes tersebut lah. Yang first one tu follow lah pada ketika itu punya CLO. Yang lepas tu bila berlaku permunian kursus, then mungkin edisi 2 lah baru kita murnikan CLO kursus tersebut lah. Okey. Okey, saya tambah sikit untuk buku teks dia tak perlulah CLO bagai tu. Sebab nanti ada yang takut pula sebab buku teks ni biasanya jangka masanya panjang lah sikit penggunaan dibandingkan modul kan. Saya nak cuma tadi saya tak sentuh pula pasal ni dalam buku teks. Saya dah tanya dengan pihak penerbit lah. Perlu ke CLO sebab kadang-kadang dia macam pening ke CLO tu sebenarnya kan. Jadi kita nak open universiti lain, CLO-nya lain kan, tak sama dengan kita. Jadi kita nak pastikan dia agak besar sikit pemasaran dia. CLO tak perlu dimasukkan dalam teks lah. Untuk maklumat lah. Terima kasih Dr. Yong dan Puan menjawab soalan lah. Terima kasih Cynthia. Jadi supaya kita IoT kita dalam program ni just ambil gambar semua peserta lah. Jadi mohon semua buka kamera, buka baju. Boleh tak? Okay. Yang ada dalam okay, boleh buka kamera tak yang lain? Ifi WhatsApp kata terima kasih mengadakan taklimat hari ini. Okay. Jadi okey, saya snapkan ya. boleh Amy. Kamera semua.